Paksa, perlu juga personal loan ni. Duit tak ada nak ambil juga. Ambil, lebih baik jangan ambil lah, itu dosa besar. Tapi kalau nak ambil juga, ambil, lepas tu taubat lah, minta maaf ke Allah. Taubat banyak-banyak. Tapi orang ni dia buat main-main. Aku ambil loan ni, aku bayar bank tu, aku ambil lagi satu bank, aku bayar bank ni, dia duk pusing-pusing sepanjang hidup. Subhanallah, rosak jiwa dia kotor. Dia tak boleh nak beza dah dosa dengan pahala. Jadi sebab tu kita pesan kat orang, kita juga sendiri, buat dosa ni semua orang tak boleh lari. Inna Allah kataba ala bani Adam haddahu minaz zina la mahala. Allah tulis dalam jiwa setiap anak Adam, dia mesti buat zina, dia tak boleh lari. Sikit lah, kalau tak buat zina, mata dia tengok, tangan dia pegang, jiwa dia duk fikir, sikit banyak mesti ada. Tapi jangan jadikan dosa ni merosakkan fitrah dia. Bila rosakkan fitrah dia, dia ada masalah yang besar. Baik, kita sambung hadis. Selepas itu Nabi SAW sebut, al-ithmu ma haka fi sadri wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Adapun dosa itu adalah haka. Haka ni benda yang lekat dalam jiwa. Lekat dalam jiwa maksudnya dia tak hilang. Dan juga benda yang engkau benci manusia tahu dia. Sama juga lah kita cerita tentang fitrah orang yang baik. Bukan orang yang baik, orang yang dia masih lagi dalam keadaan fitrah. Dia tahu bila dia buat dosa, dia buat satu benda ni, dia rasa jiwa dia tak kena. Itu dosa. Jadi itu Nabi kata al-ithmu, itu adalah dosa. Dayiqan, harajan, dayiqan wa qalaqan. Jiwa dia rasa haraj, rasa tak tenteram. Dayiq, jiwa dia rasa sempit. Wa qalaq, jiwa dia rasa buat ni tak boleh, buat ni tak boleh sebab dosa. Dia duk fikir, macam mana aku boleh buat benda ni? Aku tak patut buat. Itu dosa. Kalau sampai ke tahap tu dia fikir macam tu, itu adalah dosa. Dan lepas tu Nabi sebut, wa in aftakal muftun. Wa in aftakal muftun, sekalipun orang yang bagi fatwa habaq kat dia kata itu tak apa. Tuan-tuan, ni dua peringkat dalam hadis ni. Satu peringkat, semua dia tengok je dia tak suka dah. Disebutkan oleh Ibn Mas'ud, ma ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Apa yang orang Islam nampak bagus, di sisi Allah itu bagus. Jadi peringkat dosa paling tinggi ni, apa dia? Semua orang sama. Semua orang kata benda tu tak boleh. Itu dosa betul. Bawah sikit pada tu, wa in aftakal muftun. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Tanya sebahagian orang, sebahagian mufti, dia kata boleh. Ibn Rajab Al-Hambali kata mufti di sini mufti yang ikut nafsu lah. Bukan mufti yang ikut dalil, mufti yang ikut nafsu. Tanya dia, dia kata boleh. Tapi dia sendiri rasa dia tak tenteram untuk buat benda tu. Dalam kes ni, dia kena tinggal. Lebih baik dia tinggal. Tuan-tuan, mufti ikutlah mufti kalau fatwa. Baik, cerita apa yang Ibn Rajab sebut. Melainkan benda tu disebut dalam Al-Quran. Okey, Quran dan juga sunnah sebut satu benda, itu dia tak boleh lari. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Nabi kata orang mukmin lelaki dan perempuan, kalau Allah dan Rasulnya buat satu keputusan, dia tak boleh pilih keputusan dia sendiri. Dia mesti ikut. Jadi kalau ada dalam Quran, ada dalam sunnah, dia mesti kena ikut. Tak ada pilihan lah. Itu satu. Kadang-kadang ada orang, dia sampai satu tahap, dia mempertikaikan hukum hakam dalam Quran dan sunnah. Sebab tu sahabat tadi kalau kita baca, dia puasa, Nabi suruh dia makan, dia kata dia puasa, Nabi kata musafir tak payah puasa. Maksudnya apa? Dan kadang-kadang Nabi puasa, maksudnya ada dua pilihan. Nak puasa boleh, tak mau puasa tak apa. Orang jangan main, dia kata puasa dah bagus, tak puasa tak boleh. Itu tak boleh. Allah bagi dua pilihan, kena tetapkan dua pilihan. Ketika musafir, solat kasar sebagai contoh, dua-dua boleh. Nak kasar pun boleh, tak mau kasar pun tak apa. Dia jangan datang, dia kata, tak boleh kalau solat 4 rakaat ni jadi tak kena. 2 rakaat tak kena, kena bagi 4 juga. 2 rakaat ni orang yang malas. Itu masalah dia. Sebab dia telah bercanggah dengan nas. Dalam kes tu dia telah bercanggah dengan nas. Nabi benarkan, hang jangan bagi berat. Dia kalau sendiri, dia rasa aku tak boleh lah, biasa aku solat 4 rakaat. Kalau jadi 2 ni, aku rasa hidup aku tak apa kena. Itu tak apa. Qurratu ain, solat tu penyejuk mata dia. Dia tak cukup solat dia tak sempurna. Itu okey.
Tapi dia jangan main buat fatwa pelik-pelik. Apa ni malas baru jalan sikit naik kapal terbang nak solat jadi 2. Itu tak boleh. Solat tarawih sama juga. Dia rajin, dia nak solat 20 rakaat. Tak apa solat 20 rakaat. Dia rajin, dia kata nak solat 36. Tak apa solat 36 rakaat. Dia sendiri, dia kata kalau aku tak cukup 20 rakaat bulan Ramadan, aku rasa tak berapa tenteram. Dia buat 20 rakaat. Tapi dia jangan pergi kata kat orang, apa ni pemalas solat 8 rakaat. Tak boleh. Sebab Nabi buat macam tu. Orang tanya Aisyah, macam mana solat Nabi bulan Ramadan? Aisyah kata Ramadan ke bukan Ramadan ke sama. Nabi solat 4, lepas tu Nabi solat lagi 4, lepas tu Nabi solat 3. Ada orang buat macam tu, kita jangan kata dia malas. Ini bukan istafti qalbak. Istafti qalbak bila tak ada dalil. Ataupun dalam hadis-hadis yang kita sebut dulu, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan benda yang buat kamu was-was kepada benda yang tidak buat kamu was-was. Kadang-kadang tuan-tuan ada benda yang kita belah bagi. Tengok satu sudut nampak macam okey, tengok lagi satu sudut tak berapa okey. Kan biasa MLM orang tanya kan, jual beli MLM. Kalau tengok segala macam rukun jual beli dia ada. Ada barang yang dia jual beli, ada harga yang dia bayar. Jadi sempurna, barang pun ada, harga pun ada, tukang jual pun ada, tukang beli pun ada. Cukup. Di sudut tu okey, tak ada masalah. Jual beli. Tetapi lama kelamaan dia jadi orang bukan nak jual produk. Orang nak cari orang bawah. Dia jual tu produk tu tak penting pun. Harga produk tu 200 je, tapi dia bayar 1000. Sebab apa? 800 lagi ni nak pergi kepada ni, apa, cabang-cabang kat atas. Dia pun beli juga. Beli, niat dia aku tak mau barang ni. Beli juga. Orang bawah sama juga. Dia promote orang bawah, katakan dia jual sabun lah. Dia bukan promote sabun tu. Dia promote, hang masuk lah, saatnya hang cari orang bawah pula sabun, hang nanti kaya. Sabun tu terus tak ada kena-mengena dah. Tak ada kena-mengena dah sabun tu. Jual produk exam, produk periksa kan. Budak-budak bagi pandai, belajar pakai ni jadi bagi pandai. Tanya dia, anak dia pakai. Dia kata, anak aku tak pakai pun. Tapi hang jual buat apa? Orang bawah nak bagi masuk. Kes-kes macam ni. Ikut rukun jual beli cukup. Tapi bila tengok di satu sudut, dia serupa nak makan duit orang bawah je, bukan dia nak jual beli pun. Ketika tu, da' ma yuribuka. Rasa tak berapa tenteram, tak berapa kena, tinggalkan. Tapi kalau dia rasa okey, aku memang jual beli, rukun sempurna. Aku ada tu, penjual ada, pembeli ada, harga ada, akad ada, semua cukup. Teruskan. Jadi, ini intipati hadis. Tapi mufti kalau nak bagi fatwa ke orang, dia tak boleh buat macam tu. Mufti kalau dia nak fatwa, dia kena ikut dalil. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tentang kalau tengok dalam Ar-Risalah ataupun Al-Ikhtilaful Hadith, Imam Syafi'i paling detail dalam bab ni. Tak ada benda yang tak ada dalil. Kalau tak jumpa dalil, hang tak reti cari. Sebab tu Imam Syafi'i kata istihsan tak ada dalam agama. Ikut mazhab Hanafi, istihsan ada. Istihsan ni panjang lah perbahasan dia. Cuma ringkasnya kita kata benda ni nampak macam okey. Kita lari daripada qiyas biasa kepada qiyas lain. Kita nampak macam okey. Contoh tuan-tuan, kita wakaf tanah. Wakaf ni sama macam jual lah kan. Bila kita jual, harta tu bukan lagi milik kita, jadi milik orang lain. Kita wakaf tanah. Patutnya macam jual lah. Kita dah jual tanah, kita tak boleh duduk kat tanah tu. Kita dah wakaf, tapi kita kata aku nak duduk kat sini juga. Ikut qiyas, tak boleh duduk dah. Dah jual, dah wakaf, pindah milik kepada orang lain, bukan kamunya lagi. Tapi sebahagian orang kata, tak apalah istihsan. Dalam bab ni, dalam bab tuan dia duduk kat kedai tu, kita tak qiyas dengan jual. Kita qiyas dengan pajak. Serupa dia pajak, dia masih lagi boleh duduk kat situ, tapi bukan hak milik dia. Ini istihsan nama dia. Dia pusing dari situ, mai ke sini. Dalam mazhab Hanafi, istihsan jadi hujjah. Tapi dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh. Sama ada hang pi kepada Al-Quran, pi kepada sunnah, pi kepada ijma' ataupun pi kepada qiyas. Kalau tak ada, hang tak jumpa. Hukum tu ada. Jadi mufti dia kena tengok dalil. Dia tak boleh mengikut suka hati dia. Aku tak suka benda ni, haram lah.
Benda ni aku rasa macam okey, sunat lah, mufti tak boleh buat macam tu. Kita sendiri tak apa. Aku rasa bagus aku bangun pagi-pagi aku nak zikir subhanallah 1000 kali. Itu tak apa. Jangan pergi cerita kat orang. Bagus sebenarnya bangun pagi-pagi zikir 1000 kali subhanallah. Tak boleh. Fatwa mesti dengan dalil. Cerita pengalaman dia tak apa. Tapi kalau nak mengajar hukum mesti dengan dalil. Itu manhaj al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tuan-tuan, straightnya Imam Syafi'i ni kalau kita boleh cerita sikit. Sampai fatwa sahabat pun tidak menjadi hujjah. Sahabat beza dua fatwa kan. Imam Abu Hanifah kata kalau ada dua fatwa sahabat aku pilih mana satu. Imam Syafi'i kata tak boleh pilih mana satu. Hang kena tengok mana satu yang tepat dengan dalil. Tetap tu. Tapi Imam Syafi'i kata macam tu padan lah. Dia baca hadis. Kita jangan buat pandai-pandai. Oh sahabat ni tak kena ni, salah ni. Kita jangan pandai-pandai. Humur rijal. Mereka tu hebat. Ulama kita ikut je lah. Tapi sampai ke tahap tu detailnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ulama bahas ilham ni jadi sumber hukum ke tak? Sebab hadis ni kata istafti qalbak. Tanya jantung kamu. Orang tu datang ilham kepada dia. Sumber hukum ke tak? Ilham bukan sumber hukum. Hukum baru tak boleh datang dengan ilham. Kasyaf ke apa-apa tak boleh. Ibn Hajar Al-Asqalani dia bahas dalam Fathul Bari tentang bab mimpi jumpa Nabi. Antara satu perbahasan yang dia sebut kat situ dalam bab mimpi jumpa Nabi ni, kalau dia mimpi Nabi ajar dia syariat, boleh pakai ke tak? Tak boleh pakai. Dia mesti balik rujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi itu berkaitan dengan jiwa manusia yang juga yang tenteram dengan benda baik dan juga tak tenteram dengan haka fi nafsi. Buat dosa, dia rasa dosa tu mencengkam jiwa dia rasa tak tenteram. Dan bagi sebahagian orang, sama jugalah di kalangan muhaddisin, Ibn Rajab Al-Hambali sebut, ada hadis daripada Abu Hurairah, "Idza huddithtum anni hadithan ta'rifunahu wa la tunkirunahu fasaddiquhu fa inni aqulu ma yu'raf wa la yunkar." Hadis ni sebahagian ulama kata mursal, berhenti dan tak bersambung kepada Nabi SAW, tak sampai kepada Abu Hurairah. Jadi ulama beza pandangan. Cuma hadis ni kata, apabila kamu dengar satu hadis daripada aku, kamu tahu hadis tu, kamu terima. Dan juga la tunkirunahu, kamu tak bantah hadis tu. Maka Nabi kata fasaddiquhu, terimalah hadis tu, fa inni aqulu ma yu'raf wa la yunkar. Sesungguhnya aku cakap benda yang diterima dan tidak ditolak. Wa idza huddithtum anni bi hadis tunkirunahu wa la tu'rifu wa la ta'rafunahu. Kalau orang bagi tahu kat hangpa satu hadis yang kamu bantah dan juga kamu tak terima, fala tusaddiqu bihi fa inni la aqulu ma yunkar wa la yu'raf. Jangan kamu terima sebab aku tak cakap benda yang dibantah. Ulama kata hadis satu dia mursal, dia tak sahih. Sebahagian ulama kata dia sahih, beza pandangan. Dan yang kedua, para ulama dia punya special case. Bila ulama istafti qalbak, dia punya rujuk kepada jiwa dia tu, jiwa ilmu dia. Dia beza dengan kita. Kita setakat orang awam ni, kita tahu benda ni dosa, benda ni pahala, beza antara dua benda, setakat tu kita tahu. Tapi para ulama, jiwa dia penuh dengan ilmu, dia tanya jiwa dia. Ini yang berlaku dalam ilmu yang para ulama katakan ilalul hadis, ilmu ilal. Ilmu ilal ni satu ilmu yang ajib lah, ilmu yang pelik. Ilal ni ilmu yang untuk mengesan kecacatan ilal qadhihah, kecacatan tersembunyi dalam hadis. Tak ramai orang ada seni ni. Ibn Jauzi rahimahullah, dia kata sikit orang ada ilmu ni. Boleh jadi tak ada langsung orang ada ilmu ni dah zaman dia. Zaman dia 600 hijrah lebih, tak ada orang dah ada ilmu tu, dia kata. Zaman sekarang lagi tak ada. Ilal ni satu ilmu yang orang tanya Abdul Rahman bin Mahdi, macam mana hang boleh tahu ilmu ni? Abdul Rahman bin Mahdi, ilmu ni diumpamakan seperti orang yang dia tengok emas, ataupun dia tengok emas, dia tahu beza emas tu betul ke palsu. Dulu kan duit koin daripada emas perak, dia tengok dia tahu ini betul ke palsu. Abu Hatim Ar-Razi, bila orang tanya dia macam mana hang boleh tahu ilmu ni, dia kata aku tahu ilmu ni sama macam batu cincin. Bagi kat orang yang pakar tengok batu cincin, dia boleh cakap ini harga 100 dinar, ini harga 10 dirham.
Hang takkan pergi tanya dekat dia, apa beza 100 dinar dengan 10 dirham? Kita tak tanya kat dia. Sebab itu kepakaran dia. Macam kita pergi pajak gadai kan. Pergi pajak gadai, bagi emas kat dia. Dia letak harga. Kita kata macam mana boleh tahu harga dia? Kita jangan tanya dia. Itu bukan bidang kita. Begitu juga dengan para muhaddisin dengan ilmu ilal. Mereka ada satu skill yang tak ada kat orang lain. Jadi, bagi orang-orang macam ni, dalam hadis istafti qalbak. Mereka bercakap dengan ilmu mereka. Sebab itu Abu Zur'ah, bila Abu Zur'ah, tuan-tuan, sebelum tu orang yang pakar dalam ilal ni tak ramai. Satu antara yang pakar dalam ilal ni Ibnu Sirin. Dia antara orang yang awal bercerita tentang sanad. Selepas Ibnu Sirin, Daud As-Sakhtayani. Jadi mereka Ayub As-Sakhtayani, dia orang yang pakar dalam ilal. Selepas Ayub As-Sakhtayani, Syu'bah. Lepas daripada Syu'bah, ada beberapa orang. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdul Rahman bin Mahdi dan juga Ali bin Madini selepas tu. Lepas mereka tiga orang ni datang zaman Imam Bukhari, Imam Abu Daud dan juga Abu Zur'ah yang kita sebut tadi, Abu Zur'ah, Abu Hatim, mai zaman mereka ni. Lepas mereka ni hampir tak ada orang dah hebat dalam ilal. Adalah beberapa orang, Al-Uqaili ataupun Daraqutni, beberapa orang je. Satu ilmu yang gharib, ilmu yang pelik dalam hadis. Mereka ni bukan sekadar tahu hadis. Mereka tahu sejarah rawi dengan lengkap. Mereka tahu juga hadis yang sampai kat mereka. Dan mereka tahu kelemahan tersembunyi dalam hadis. Orang biasa tengok hadis ni macam okey je, sambung je. Sanad dia okey. Pergi tanya kat Daraqutni kata dak, hadis ni dhaif. Tanyakan Ali bin Madini, dia kata dak, hadis ni dhaif. Orang tanya kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, apa hang tak terima hadis daripada orang? Ala takhsha an yakuna haula khusama'uka amam Allah. Hang tak takut kau nanti orang-orang yang hang tolak hadis depa ni, nanti di akhirat mereka akan datang menjadi musuh kau di hadapan Allah. Yahya bin Sa'id kata, aku lagi sanggup depa jadi musuh aku daripada Nabi jadi musuh aku. Ini ilmu yang ganjil. Abu Zur'ah bila dia mati, orang datang ke Abu Hatim, orang tanya, apa masalah lepas Abu Zur'ah mati? Abu Hatim kata, dhahaba alladhi kana yuhsinu hadzal ma'na. Telah hilanglah orang yang menguasai bidang ni. Orang tanya dia, ada orang lagi tak yang pandai bab ni? Dia kata tak ada dah orang pandai bab ni. Satu ilmu yang hebat. Sebab tu saya cerita sikit macam mana cara muhadis ni. Saya cerita pasal muhadis kan. Ada dua orang muhadis, dua orang pakar dalam hadis, yang mereka ni nanti tuan-tuan beritahu apa kerja mereka. Satu Ibnu Asakir, satu Al-Khatibul Baghdadi, satu lagi Ibnu Asakir. Khatib Al-Baghdadi tahun 400 lebih, Ibnu Asakir tahun 570 Hijrah, dua orang ni. Al-Khatib Al-Baghdadi, dia ada tulis satu buku Tarikh Al-Baghdad. Ibnu Asakir ada tulis satu buku Tarikh Dimashq. Dalam buku Tarikh Al-Baghdad yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, ada hampir 8,000 nama. Siapa 8,000 orang ni? Semua ulama yang pernah masuk ke Baghdad. Apa yang dia tulis? Nama ke? Tak, bukan nama. Al-Khatib Al-Baghdadi, apa yang dia tulis? Nama dia siapa? Bila dia lahir, bila dia mati, bila dia masuk Baghdad, dengan siapa dia jumpa dalam Baghdad, dengan siapa dia pernah berguru, siapa yang pernah ambil ilmu dengan dia, siapa yang kahwin dengan dia, sebelum dia datang ke Baghdad apa dia buat, selepas dia keluar dari Baghdad apa dia buat, sampai dia mati. Siapa yang puji dia, siapa yang kutuk dia. 7,000 nama. Bayangkan 8,000 nama. Satu nama tu ada 10 tok guru. Berapa banyak nama yang dia tulis? Ibnu Asakir 9,000 nama lebih. Sama juga apa yang berlaku di Dimashq. Siapa yang masuk Dimashq, bila dia masuk, bila dia keluar, apa ulama sebut tentang dia, dengan siapa dia kahwin, details. Itu kerja muhadis. Kita pun tak ada satu institusi yang buat semua benda. Nak tahu masuk keluar, kita tanya immigration. Nak tahu lahir mati, kita tanya jabatan pendaftaran. Nak tahu dia kahwin dengan siapa, kena pergi pejabat agama. Dia satu orang, Al-Khatib Al-Baghdadi, dia buat semua benda tu. Nak tahu dengan siapa dia jumpa, kita pun tak ada rekod. Zaman komputer ni, kita tak ada rekod, tapi dia rekod. Ini hebatnya mereka. Sebab itu Ibn Asakir, antara kisah yang dia sebut, satu cerita, apabila seorang bawa hadis palsu ni,
datang kepada Harun al-Rashid, khalifah. Harun al-Rashid tangkap dia, nak hukum bunuh dia. Lepas tu ada ulama yang kata kena bunuh orang buat hadis palsu ni. Antaranya Abu Ma'ali al-Juwaini. Suyuti sebut, sandarkan kepada Abu Ma'ali al-Juwaini, orang buat hadis palsu kena bunuh. Jadi Harun al-Rashid bila bawa orang ni, dia nak bunuh. Orang ni kata jangan bunuh aku, sebab aku dah buat 4,000 hadis. Kalau kau bunuh aku, habislah 4,000 hadis ni tersebar. Kalau kau lepaskan aku, okey, selamat. Aku bagi tahu mana hadis palsu yang aku buat, kita boleh tarik balik, kita boleh kauting. Tapi jangan bunuh aku. Kata khalifah kepada dia, Aina anta ya zindiq an Abdullah bin Mubarak wa ibn Ishaq al-Fazari yukhliyaniha fayukhrijaniha harfan. Khalifah kata kat dia, hang ni siapa kalau nak dibandingkan dengan Abdullah bin Mubarak dan juga Abu Ishaq? Mereka ini akan pergi nilai, buka setiap hadis, mereka akan keluarkan semua yang hang buat ni, setiap satu huruf. Itu kerja muhaddis. Dan muhaddis ni tak ada sangka baik. Benda tu betul, mereka kata betul. Benda tu Nabi tak kata, mereka kata Nabi tak kata. Lepas tu ada kitab Suyuti tu dia, Tadribur Rawi. Dia cerita, antara orang yang buat hadis palsu ni, fadilat surah-surah Al-Quran. Antara orang yang buat hadis palsu ni, orang-orang yang sufi, sebahagian orang sufi. Kenapa mereka buat hadis palsu? Mereka kata kami tak buat perkataan yang buruk, kami buat perkataan yang bagus je. Mereka buat hadis-hadis palsu. Para ulama hadis membenci golongan ni. Jadi mereka betul-betul berhati-hati. Di Malaysia orang sekarang ni duk sibuk bab apa ni? Bab ummati kan, perkataan terakhir Nabi SAW. Betul, perkataan tu tak sahih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Sanad pun tak ada. Dia tak sahih. Ada beberapa riwayat yang kata Sayyidina Ali duduk dengan Nabi, Nabi ketika Nabi wafat, Nabi di atas riba Sayyidina Ali. Semua tu tak sahih. Yang sahihnya Nabi duduk dengan Aisyah. Perkataan yang Sayyidina Ali dengar daripada Nabi, ummati tu tak sahih. Tak apalah, sahih tak sahih tu urusan kedua. Ada orang mereka bagi alasan main-main. Ada orang kata, orang yang kata tak sahih ni takut-takut mereka akan dilaknat oleh Nabi. Sebab mereka mereka menafikan Nabi cinta umat. Siapa nafi Nabi cinta umat? Tak ada siapa nafi pun. Memang Nabi cinta umat pun. Nabi pernah sebut ummati bab lain. Hadis syafaat Nabi sebut bab lain. Tapi masalah dia, ketika Nabi SAW nak wafat, itu tak diriwayatkan dengan sahih. Kita kata tak ada. Nabi kata Rafiqul A'la. Jangan timbul masalah, takut-takut hampa ni kena laknat, hampa kata Nabi tak sayang. Siapa pun tak kata benda tu. Kalau itu alasan dia, nanti kita kata, hadis ni palsu dan fadilat surah Quran. Dia kata pula, takut-takut hang kena laknat, hanya hang tak sayang surah ni. Bukan masalah sayang tak sayang. Ini masalah ilmu. Bagi fadilat, ada sebahagian orang kata Nabi sayang umat, jadi tak mustahil Nabi ucap benda ni. Dia buat main macam tu pula. Kalau macam tu, siapa pun boleh reka. Reka benda baik ya. Lepas tu kita kata, tak mustahil Nabi sebut benda ni. Dalam hadis tak boleh macam tu. Kita risau buat kat Malaysia ni. Kita pun tak ada lah pandai hadis sangat. Cuma kita baca hadis, kita ambil tahu lah sikit-sikit. Hadis sahih kita ambil, hadis tak sahih kita tolak. Sikit-sikit tasbih tu boleh kan. Tapi kita takut di Malaysia ni jadi trend. Orang suka pakai nama besar-besar. Mudir Darul Hadis negeri tu, Mudir Darul Hadis negeri ni, Syekh Muhaddis. Nama-nama besar. Tapi percakapan mereka merepek. Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada merepek juga. Dan kalau kita merepek, siapa-siapa pun datang tegur, bagi tahu. Tapi yang merisaukan, ramai orang macam ni. Nama besar, title besar, cakap tentang hadis merepek. Ada orang kata bid'ah ada dua, hasanah dengan dalalah. Bid'ah dalalah tu apa? Solat tak cukup satu waktu, bid'ah dalalah. Itu bukan bid'ah, itu maksiat. Tapi yang cakap ni bagi gelaran hebat. Apa benda bid'ah dengan maksiat tak kerti beza. Benda-benda basic begini kan kena ambil tahu lah. Dalam hadis ni amat-amat merisaukan. Sebab ramai orang begini dan dia tidak dikawal. Tak ada lajnah untuk kawal hadis kan. Doktor tak boleh merepek, dia merepek lesen dia kena tarik. Lawyer tak boleh merepek, dia merepek lesen dia kena tarik. Arkitek tak boleh merepek, dia merepek tak ada orang nak lantik dia. Kontraktor tak boleh merepek, dia merepek runtuh dinding hospital. Semua ni tak boleh nak merepek, tak boleh buat suka hati.
Tapi orang agama dia main cakap sesuka hati, tak ada siapa kata apa kat dia. Ini musibah. Kita jaga dunia lebih daripada jaga agama. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah. Allah selamatkan kita daripada maklumat-maklumat yang tak sahih berkaitan dengan Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kita ambil manfaat daripada hadis yang ke-27. Kalau ada soalan kita buka sikit sebelum berhenti. Website yang bagus untuk dijadikan rujukan. Tadi takut kalau dijadikan ambil dia dah banyak sangat dalam website kan. Biasanya Islam web antara yang bagus lah. Dia kawal maklumat dia, dan badan yang orang yang menulis tu dikawal. Bukan semua orang boleh tulis sesuka hati. Wikipedia tak boleh percaya lah, siapa pun tulis. Saya website ni tak tahu, saya tak banyak baca daripada website. Cumanya kalau dalam bahasa Arab tu multaqa ahlul hadis antara yang bagus. Hampir ke semua benda dia orang bahas. Orang yang hebat yang bahas kat situ. Tapi yang pentingnya sumber tu kita kena tepat. Untuk kita lah peringkat biasa kan. Sahih Bukhari dengan Muslim kena dahulukan. Lepas Bukhari Muslim, kutub sitah. Kutub sitah ni kena tengok juga takhrij. Apa ulama kata. Kalau hadis Tirmizi, kena tengok apa Imam Tirmizi kata. Hadis-hadis lain tu kena tengoklah apa ulama kata. Antara yang buat takhrij ke semua kitab adalah Al-Albani. Takhrij Albani ada beberapa yang dikritik. Orang lain kritik beberapa takhrij dia yang dia kata sahih li ghairihi tapi tak sahih. Ataupun ada hadis yang sahih tapi Albani kritik beberapa lah. Tapi secara umumnya Albani antara orang yang dia takhrij ke semua kutub sitah. Hampir ke semua. Itu yang mudahnya. Cuma yang pentingnya tuan-tuan, baca hadis kena tengok takhrij dia juga. Kalau bukan Bukhari Muslim. Tapi daripada website ni saya takut sebab ada trend orang suka tipu juga. Dia bubuh nama hadis Bukhari. Ada orang buat dia main doa apa kalau dia ajar, dia kata hadis ni riwayat Imam Bukhari. Dulu tak ada, tapi sekarang ni benda macam ni pun ada dah. Dia ini orang penipu cerdik sikit. Penipu yang tak berapa cerdik. Dia tipu, dia tak kata riwayat mana. Dia kata aku buat sini orang tak ikut, dia nak bagi orang ikut. Dia letak pula riwayat Bukhari. Ini kena jaga. Dia kata, alah alang-alang tipu nama Nabi dah berdosa, takkan tipu nama Bukhari nak dosa besar lagi. Paling kurang sikit daripada tipu nama Nabi. Kena jaga benda-benda begini. Jadi benda ni berlaku banyak dalam website. Cuma tengoklah. Tengok manhaj penulis, ketelitian dia dalam hadis. Tentuan kalau kita biasa baca hadis kan, baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, kalau tak banyak pun kita dapatlah sikit perasaan tu. Bila kita dengar, kita tahu, oh ni betul Nabi cakap. Bila kita dengar beberapa benda, kita kata, Nabi tak cakap benda begini. Bila kita rasa sangsi, kita kena pastikan balik. Kadang-kadang sangsi tu sebab kita tak ada ilmu. Kita duk rasa tak betul, tapi benda tu betul. Tapi bila sangsi, kena cek balik. Cumanya yang terbaik, baca Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi insya-Allah bila baca tu, dapatlah manfaat cara hidup Nabi, apa Nabi buat setiap hari. Paling kurang kita dapat gambaran. Kecil sangat tulisan. Kecil. Tulisan cantik. Kita biasa baca tulisan yang tak cantik. Apakah perbezaan antara bir dengan al-wala wal bara? Bir apa ni? Bir Ali. Bir telaga. Dia ada tu perkataan ni apa tu? Oh, bir itim. Okey, betul. Bir itim baik dan buruk dengan al-wala wal bara. Bir dengan itim, sebagaimana kita sebut tadi, dalam sebahagian riwayat disebutkan dalam hadis Abu Tha'labah dikatakan yang halal dan yang haram, kan? Dalam riwayat yang kita bacakan tadi disebutkan bir dan juga itim, kebaikan dan juga dosa. Jadi bir sebagaimana para ulama sebut, dia merangkumi dua benda. Satu, hubungan manusia dengan manusia. Yang kedua, dia juga merangkumi segala benda yang dianggap baik, segala benda yang baik, sama ada itu i'tiqad ataupun itu amalan fiqh ataupun akhlak. Ithim adalah berlawanan dengan dia, dosa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong untuk buat dosa dan juga permusuhan. Jadi ithim adalah dosa. Al-wala wal bara, ini bab akidah yang besar. Wala kepada Allah Subhanahu wa taala, wala mutlak.
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala juga kita bagi kepada pemerintah kita, tapi ada syarat dia tau. Sebelum kita cerita, minggu depan kita akan masuk hadis ni kan. Hadis yang ke-28 ni berkaitan dengan pemerintah. Jangan lawan pemerintah semua. Nanti minggu depan kita cerita detail lah tentang bab ni. Bara' berlepas diri. Berlepas diri daripada benda yang Allah haramkan, daripada benda yang Rasul haramkan. Berlepas diri. Nabi juga berlepas diri kadang-kadang. Khalid Al-Walid, Nabi suruh dia pergi ajak orang masuk Islam. Belum ajak orang masuk Islam, dia pergi bunuh siap-siap. Nabi kata, aku berlepas diri. Ini engkau buat, kau tanggung sendiri. Aku tak terlibat, bukan aku suruh. Wala wal bara'. Bara' artinya benda-benda yang tak ada dalam sunnah dan juga Al-Quran, kita berlepas diri. Nanti minggu depan bila kita cerita hadis pemerintah ni, kita cerita detail bab wala dan bara' berkaitan dengan apa ni? Pemerintahan, insya-Allah. Kita berhenti ikutlah setakat ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.